Oke, terima kasih lagi. Oke, Ruby. Salam sejahtera, Ruby. Saya dari Berita TV3. Nama saya Kristi Fendi. Saya ingin bertanya kepada Ruby sebuah sedikit tentang insentif pendidikan di bawah gagasan Malaysia Madani. So, pertama sekali saya ingin perkenalkan saya punya rakan. Saya Febio dari Berita TBS. Oke, seperti yang kita tahu kan, Malaysia Madani ini bertujuan untuk memperkasa sistem pendidikan yang holistik, inklusif dan berkualiti bagi membentuk masyarakat yang berilmu, berakhlak dan sejahtera. Wendy, apakah insentif yang boleh dikaitkan dengan gagasan Madani? Terdapat banyak insentif yang boleh dikaitkan dengan gagasan Malaysia Madani dalam pendidikan. Antaranya adalah pendidikan inklusif dan akses untuk semua. Ianya adalah fokus untuk memastikan pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang sosial, ekonomi ataupun geografi. Ini termasuk meningkatkan kualiti pendidikan di luar bandar dan di kawasan yang kurang membangun. Berbagai bantuan kewangan seperti bantuan awal persekolahan, BAP, beasiswa dan program rancangan makanan tambahan RMP bagi meringankan beban pelajar dari golongan B40. Oke, Ruby, berdasarkan keterangan tadi, bagaimana pula tentang pengukuhan pendidikan dalam Tibet? Bagi pengukuhan pendidikan dalam Tibet, kami telah membuat program Tibet untuk mempersiapkan tenaga kerja mahir yang relevan dengan keperluan industri. Ini selaras dengan matlamat Malaysia Madani untuk memperkasa modal insan. Pelajar Tibet akan diberi peluang untuk mendapatkan latihan industri berkualiti dan laluan pendidikan yang lebih jelas untuk memudahkan kemasukan mereka ke pasaran kerja. Selain daripada insentif dalam bidang Tibet, adakah gagasan Malaysia Madani juga memfokuskan dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dan nilai moral? Okey, soalan tadi tu, bagi menjawab soalan anda tadi, kami akan menekankan pendidikan yang tidak hanya berorientasikan kepada pencapaian akademik, tetapi juga pembangunan sosial, etika dan moral yang seimbang. Ini termasuk penerapan nilai-nilai Malaysia Madani seperti keadilan, kasih sayang dan kesesamaan dalam kurikulum. Oke, Ruby. Dari segi keterangan yang Ruby buat tadi, adakah infrastruktur digital ditingkatkan di kawasan pedalaman? Sila jelaskan, Ruby. Pembangunan infrastruktur digital dalam kawasan pedalaman. Kami ada buat melalui insentif seperti program peranti siswa yang menyediakan komputer riba dan akses internet kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Ianya bertujuan adalah untuk memperkasakan penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Okey, pada pendapat anda Wendy, apakah perubahan yang perlu dilakukan dalam program latihan perguruan dalam memastikan mereka lebih berkesan dalam mendidik generasi kini? Bagi menjawab soalan tadi, program latihan dan peningkatan kemahiran untuk guru supaya mereka lebih bersedia untuk mengajar dalam era teknologi dan pendidikan abad ke-21. Ini juga termasuk memperkukuh peranan guru sebagai pembimbing moral dan akademik. Bagaimana pula dengan latihan guru dan profesionalisme dalam sekolah? Bagi menjawab soalan tadi, kami akan dalam waktu kerajaan akan menyediakan program latihan dan peningkatan kemahiran untuk guru supaya mereka lebih bersedia untuk mengajar dalam era teknologi dan pendidikan abad ke-21 ini. Ini juga termasuk dalam memperkukuh peranan guru sebagai pembimbing yang moral dan akademik bagi pelajar. Oke, Ruby. Ini adalah pertanyaan terakhir dari kami berdua sebelum kami berdua mengundurkan diri. Oke, bagaimana pula tentang pendapat Ruby tentang kepentingan mengintegrasikan elemen kebudayaan dan sejarah dalam kurikulum sekolah? Bagi meningkatkan elemen kebudayaan dalam sekolah, ia melibatkan dalam segi aspek kebudayaan, sejarah dan kepelbagaian kaum dalam kurikulum bagi membina masyarakat yang lebih bersatu.
saling memahami dan berdaya tahan sesuai dengan konsep kesederhanaan iaitu moderation dan perpaduan dalam Malaysia Madani. Insentif-insentif ini adalah bertujuan untuk membentuk generasi yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malah mempunyai nilai-nilai yang mulia, daya saing dan bersedia menghadapi cabaran dalam masa depan dalam konteks Malaysia Madani. Okey, selesai sudah perbincangan kita tadi tentang gagasan Madani. Ada sedikit pantun lah untuk lebih jalan-jalan ke kota tua, tidak lupa membeli sepatu baru. Terima kasih untuk semua ceria. Kini kita harus berpisah, sedih rasanya hatiku. Jangan sedih. Kalau ada sebarang pertanyaan lagi, bolehlah kita tanya lagi ya. Okey. Okey. Okay. Okey. Terima kasih.